Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina al-mustafa al-mukhtar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, ungkapan yang sebaik kita lafazkan ialah syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni setelah lama kita tak jumpa. Kita boleh jumpa malam ni di masjid dan juga pertemuan kita sekali lagi dalam majlis ilmu. Keadaan ini merupakan suasana ataupun halaqah yang bakal dilaksanakan oleh para rasul dan para nabi dalam syurga. Nabi dan rasul ketika mana sebelum dipanggil oleh Allah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, disebut dalam hadis para nabi ni mereka akan baca kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Nabi Musa dia baca kitab Taurat. Nabi Isa baginda membaca kitab Injil. Nabi Daud alaihi salam membaca kitab Zabur. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca kitab Al-Quranul Karim. Jadi dalam syurga para nabi alaihi wassalatu wassalam ni mengadakan halaqah-halaqah ilmu. Maka kita semua yang duk biasa mengaji ni pun, bila mereka suruh cuti pasal Covid, kita pakat cuti. Ada yang tak boleh duduk pasal nak main masjid. Setengah mereka kata jadi bodoh duduk rumah. Masuk kali saya nak mengajak malam ni pun jadi tak parti. Pasal tinggal lama di rumah tak baca kitab. Duduk di rumah pun tak baca kitab. Jadi nak mula balik ni dia jadi nak ambil tang mana tak parti. Cuti ni macam tuan-tuan tahulah. Buku kitab tak baca, yang duk buat selalunya makan lah. Tambah rumah saya pula tempat tidur ni sekali dapur. Rumah saya buat pondok kecil, tidur. Ujung kepala tu dapur. Kadang-kadang tengah duduk tidur ni angkat tangan kat belakang, dia boleh ambil balang kacang. Jadi boleh duduk makan sambil-sambil duduk menerak kat atas bantai. Jadi alhamdulillah malam ni kita rasa seronok balik, khususnya saya lah. Mungkin tuan-tuan ada ustaz lain mai dah barangkali lah. Saya ni boleh dikatakan kira kuliah kedua kot. Malam ni yang kedua bagi saya lah. Jadi rasa seronok kita boleh makmurkan semula masjid kita dan juga kita doa agar berterusan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan virus yang melanda dalam dunia, khususnya negara kita, hilang dan akhirnya kita boleh melaksanakan aktiviti harian seperti mana biasa. Malam ni kita akan sambung kitab kita. Tak mau cerita banyak dah, pasal tak ada cerita pun, pasal cuti lama pun duduk di rumah tak pergi tang, jadi cerita isu-isu terkini tak ada. Pasal kurang berinteraksi dengan kawan-kawan. Jadi tak ada cerita apa, kita terus
Sambung kitab kita muka surat 41. Baris kedua dari bawah. Kita nak sambung lagi kisah berkaitan Nabi Ibrahim alaihissalam telah mewasiatkan kepada anak-anak Nabi Ibrahim, dan juga kisah Nabi Yakub mewasiatkan kepada anak-anak Nabi Yakub, yang mana kisah ni golongan Yahudi depa jumpa di zaman Nabi, depa sebut kat Nabi kita ialah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mai cerita pasal Islam, depa sebut depan Nabi, depa kata apa? Wahai Muhammad, hang tak ingat ke dah hang tak tahu ke kisah Nabi Yakub, Nabi Ibrahim ni waktu depa ni nak mati, depa suruh anak-anak depa ni berpegang dengan agama Yahudi. Hang tak tahu ke cerita tu? Ni orang-orang Yahudi mai jumpa Nabi, sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duk tanya buat heran. Ni pelajaran yang lepas 4 bulan lepas sebelum Covid. Jadi nak sambung balik ni kita cerita sikitlah. Duk mai tiap-tiap bulan pun kita buat sedutan episod yang lalu. Begitu juga malam ni pun kita cerita kisah yang lalu, nak sambung cerita. Jadi depa duk mai jumpa Nabi, depa kata hang tak tahu ke dulu Yakub ni waktu nak wafat, dia cerita ke anak beranak dia suruh ikut agama Yahudi. Bukan suruh ikut agama yang hang ajak ni. Takkan hang tak tahu benda tu? Depa buat tanya. Dan akhirnya Allah Ta'ala buat turun ayat cerita kat Nabi, suruh kata kat depa macam mana? Ni ayat lepas. Am kuntum syuhada, ayat lepas. Tanya apa? Suruh Nabi tanya kat Yahudi, hampa ada ke waktu tu yang hampa pandai-pandai duk serta? Ni ayat yang lalu yang kita mengaji sebelum cuti hari tu. Allah Ta'ala buat turun ayat ni habaq kat Nabi, suruh cerita kat mereka. Awak hampa pandai cerita, hampa ada ke waktu Yakub wasiat ni? Waktu dia nak wafat ni, hampa ada ke? Tu suruh Nabi SAW sebut terhadap golongan Yahudi yang pandai duk reka cerita. Duk abang kata Yakub dulu wasiat suruh anak beranak dia ni ikut agama Yahudi. Tiba-tiba kamu hai Muhammad duk mai ajak agama baru. Jadi Allah Ta'ala buat turun ayat suruh Nabi jawab. Dan Nabi cerita balik. Kata Nabi Yakub alaihi salam ni wasiat kepada anak ni, tanya anak Nabi Yakub, kalau lepas abah mati ni, apa nak sembah apa dia? Allah Ta'ala buat turun ayat tu suruh Nabi cerita. Dialog yang berlaku antara Nabi Yakub dengan anak-anak Nabi Yakub. Nabi Yakub tanya, kalau abah meninggal esok, abah wafat, apa nak sembah benda apa? Lalu anak-anak Nabi Yakub alaihi salam jawab, kata kami akan sembah Tuhan yang disembah oleh bapa kami dan Tuhan yang disembah oleh datuk kami. Maksudnya Allah Ta'ala, mereka nak sembah Allah Ta'ala. Ini ayat-ayat yang telah lalu. Jadi ada di kalangan anak Nabi Yakub ni yang betul sembah Allah Ta'ala, dan ada di kalangan keturunan Nabi Yakub alaihi salam ni lepas Nabi Yakub wafat, mereka ikut agama yang sesat, mereka syirik. Jadi ada yang sesat, ada yang ikut tetap di atas ajaran agama yang benar, seperti mana Nabi Yusuf alaihi salam yang ikut di atas ajaran agama yang benar. Baik, malam ni kita nak sambung lagi antara ayat yang Allah Ta'ala turun kat Nabi SAW suruh cerita kat golongan Yahudi yang mai duk buat tanya buat ramai tadi ni. Tu duk buat tanya, duk buat ramai tadi ni. Di kalangan depa dia tak tahu ke Nabi dulu apa, Nabi Yakub dulu siap suruh ikut agama Yahudi, depa bangga. Dari depa juga mai daripada keturunan Nabi Yakub, depa bangga. Nabi Yakub dulu suruh ikut agama Yahudi. Takkan yang Tuhan tak tahu, duk buat tanya. Jadi depa bangga
Kata depa ni keturunan Nabi Yakub dan depa dok kemah, dok cerita kata Nabi Yakub pesan suruh ikut agama Yahudi. Depa bangga tok wan depa ni di kalangan Nabi dan pesan hak ni depa dakwalah, pesan suruh ikut agama Yahudi. Lalu Allah Taala waktu ayat lagi kita baca. Qala Allah Taala wa qala al-mufassir rahimahullahu taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna 'amma kanu ya'malun. Pendek ayat pasal apa? Pasal nak abang tiawai. Dia tak boleh lama-lama. Baik tuan-tuan. Tilka ummatun qad khalat. Demikian Ibrahim dan Yakub dan anak-anak keduanya, yakni anak Ibrahim dan anak Yakub. Itu umat sungguh telah lalu dahulu kala. Apa arti? Allah Ta'ala cerita kat Nabi, anak beranak Nabi Yakub, kisah Nabi Ibrahim, anak beranak Nabi Ibrahim, semua tu sejarah yang telah berlalu, benda lepas dah. Ni Allah Ta'ala turun kat Nabi suruh sebut depan orang Yahudi dan juga yang dakwa kata Nabi Yakub duk pesan anak beranak dia suruh pegang dengan agama Yahudi. Waktu turun ayat ni suruh Nabi cerita kepada golongan Yahudi. Cerita lagu mana? Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, anak beranak mereka ni, cerita tu semua dah lepas dah. Hampa tak usah duk buat cerita kemah, hampa tak usah duk buat cerita kata Nabi Ibrahim, Nabi Yakub ni adik-beradik hampa, jangan duk buat cerita kemah. Benda ni semua telah berlalu, kisah lama. Ni ayat ni suruh Nabi sebut depan golongan Yahudi. Demikian Ibrahim dan Yakub dan anak-anak keduanya itu amat sungguh telah lalu dahulu kala. Ni cerita-cerita dah lepas. Cerita dah lepas. Nabi Yakub, Nabi Ibrahim beriman. Mai kesengah keturunan mereka ni ada yang langgar janji dengan Nabi Yakub. Ada yang ikut, ada yang tak ikut. Nabi kata kat Yahudi, tu cerita lama. Ada di kalangan mereka yang ikut, ada di kalangan mereka tak ikut. Tu dah cerita lepas, dah cerita lama. Lalu Allah Ta'ala sambung lagi. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Baginya, yakni bagi mereka, barang yang ia usaha. Dan bagi kamu, barang yang kamu usaha daripada amalan. Apa arti? Nabi kata kat mereka balik golongan Yahudi, Allah Ta'ala waktu ayat ni, mereka ni dah lepas. Ada di kalangan mereka anak beranak mereka beriman, ada di kalangan anak beranak mereka langgar janji mereka dengan ayah mereka. Dan cerita mereka cerita dulu. Bila dah cerita mereka dulu ni, bagi mereka yang beriman, Allah Ta'ala akan bagi balasan atas iman mereka. Bagi mereka yang kufur dan bagi kamu yang kufur, Allah Ta'ala akan bayar ganjaran kekufuran kamu. Ini ayat ni. Baginya barang yang ia usaha. Baginya bagi umat dulu atas apa yang mereka buat. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, segelintir anak mereka beriman, Allah Ta'ala akan bayar balasan kebaikan atas iman mereka. Bagi kamu barang yang kamu usaha daripada amalan. Hampa hari ini Allah Ta'ala akan hitung amalan hampa. Hampa tak usah buat cerita kemah. Mereka ni cerita mereka. Ni duk kira cerita kita lah. Lagu tu lebih kurang cara kita cakap. Tak usah duk cerita, tak usah duk buat bangga kata Nabi ni adik-beradik hampa usah duk buat cerita tu lah. Mereka ada amalan mereka. Ada yang beriman, ada yang kufur. Yang beriman Allah Ta'ala akan bayar cara iman. Tapi kalau yang engkar dan kufur di kalangan kamu dan di kalangan mereka yang tak ikut, Tuhan akan bagi balasan dengan sebab kufur. Tak usah duk cerita banyaklah kisah-kisah dulu. Tak usah duk buat bangga, tak usah duk buat kemah. Tu macam kita duk cerita kisah adik-beradik kita dululah. Adik-beradik kita dulu kemah lagu ni, lagu tu, lagu ni, lagu tu, lagu ni. Orang kata apa, tak duk sembang banyak. Lah ni tak kira kita, tak kira mereka. Mereka lepas lah. Duk buat kemah, duk bangga kata Tok Wan hang tok guru. Hang tu tok guru ke tak? Dia duk bangga, duk pegang buah kata Tok Wan dia arwah Tok Wan dia ni orang kemah dalam kampung.
Tok Wan saya dulu kata apa semua ikut. Ni saya habaq apa tak mau ikut ni. Duk kemas dengan Tok Wan dia. Tu. Jadi Nabi tegur, Allah Taala buat turun ayat ni kepada golongan Yahudi yang ada bersama Nabi, duk sebut kisah keturunan depa hak dulu ni di kalangan Bani Israel. Keturunan depa Nabi Yakub dan segelintir di kalangan anak Nabi Yakub yang beriman, depa duk bangga dan muhung pula kata Allah Taala minta maaf, kata Nabi Yakub alaihi salam ni pesan anak-anak dia suruh pegang dengan agama Yahudi. Jadi Nabi tegur depa. Tak usah duk buat cerita pasal hak lama, depa lepas-lepas dah ni kira kita. Tak usah duk kira depa. Duk buat bangga, duk buat kemas boleh adik-beradik di kalangan Nabi. Macam kita lah, adik-beradik. Saya ni kira-kira keturunan saya ni tok-tok guru belakang. Ustaz-ustaz belakang, dia duk buat kemas dengan keturunan. Maitan saya atau kemas ke tak? Maitan saya dia duk buat kemas keturunan dia kemas. Nak beranak ustaz belakang, nak beranak tok guru belakang. Maitan dia ada tak ada batang larang tu. Langgar sopa. Ayat agama batas-batas agama dia langgar ikut dah. Tak ada duk pantang larang apa. Kan duk cakap kemas. Benda-benda biasa. Pi rumah orang, tolak pintu, tuan rumah duduk depan pintu, tolak apa kata gulin tuan rumah nak masuk tengok. Jenggoi kepala masuk. Bamak bini dia duduk di pintu, tolak rebah bini dia. Dia pi uluk kepala masuk. Duduk cerita kata tok wan tok guru. Masuk rumah orang tak ada lah. Tolak pintu. Ya isteri mamak ni duduk tahan pintu. Bamak pakai kain tolak buklak beli ayah. Lepas mai tolak dah. Mamak mana bamak? Dengar kepala masuk. Lu hak tok wan tok guru tu, lu buat kemas tok wan dia lutuk guru. Hak dia. Kita baca hadis dalam kitab Riyadhus Salihin. Sebut pi rumah orang. Nabi larang kita duduk pada tempat kemuliaan tuan rumah, tak boleh. Tempat kemuliaan tuan rumah lagu nah, tempat duduk tuan rumah. Tak boleh duduk ni masuk tengok ada kapek baru gambar buah strawberry tak di tepi dinding tu, sofa tu ni dia pergi sila atas kapek strawberry tu. Dia tahu beli mana duk enjut. Aku tengok dah di dekat kamera Helen dekat nilai. Oi sedap nak beli tapi suami aku tak bagi. Dia pergi duk enjut dah atas kapek strawberry mak lonjah. Sofa depan ni kapek tepi dinding dia main sila atas kapek. Nabi kata tak boleh duduk pada tempat kemuliaan tuan rumah tu panggil adah. Tok wan dia tok guru, dua kemas tok guru. Dia tu tok guru. Sila ikut dah. Adab. Dia pergi bersila di atas tempat-tempat kemuliaan tuan-tuan rumah, tuan rumah. Tuan rumah atas sila, tunjuk sofa tu. Dia tidur kat sofa dekat dengan pintu dapur tu, tempat tuan rumah nak cakap dengan kita. Dia tunjuk tentu duduk tentu. Ni nak abang tak contoh lah duk bangga. Keturunan dia bagus-bagus tapi dia langgar pantang larang tak ikut. Sila. Pasal apa? Kapek strawberry. Duk geram lama dah abang tak pergi beli. Pergi rumah member dia bersila naik. Padahal tempat suami tuan rumah duk tidur. Atas kapek strawberry tu. Ada cerita tuan-tuan sebab tu saya sebut kapek strawberry ada cerita. Tapi tak mau cerita panjang lah pasal kita waktu Covid ni tak boleh lama. Jadi kita sambung balik kita. Jadi begitulah Nabi tegur. Golongan-golongan Yahudi duk cerita, duk bangga wak kemas keturunan depa, keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub pesan macam ni. Tuan faham tak maksudnya? Bila dah adik-beradik depa cakap apa pun kena dengar lah. Jadi seolah-olah depa nak bagi Nabi ni respect kat depa sebab keturunan depa ni keturunan Nabi Yakub. Depa cakap kisah tok wan depa nak beranak depa. Sekurang-kurangnya Nabi ni kena dengar lah. Tu. Sebab depa ni ada keturunan kena adik-beradik, banyak rahsia depa tahu. Jadi seolah-olah nak abang kat orang kata depa ni dekat dan rapat disebabkan keturunan. Contoh macam kita lah, nak buat contoh lah. Pak belakang kita tu menteri. Duk sembang orang kok Taman Peroda ni. Dia belah petang-tang dia tak terima tamu. Kita pula pandai cerita padahal dia tak kata pun.
Dia petang-petang dia tak terima tamu. Kalau nak pi pun dalam pukul 10, 11 pagi boleh. Kalau petang tak boleh. Kita pula pandai. Pasal apa dia buat pandai tu? Pasal dia pak nekan kita. Nak biar orang dengar kita total lah. Bila dia pak nekan kita. Jadi banyak rahsia dia tu kita tahu. Nak habak kita tahu tu. Lagu tu lah Yahudi mai jumpa Nabi. Nabi Yakub ni keturunan mereka. Jadi banyak rahsia mereka tahu. Tu habak kita pesan. Suruh berpegang dengan agama Yahudi. Seolah-olah nak sekat. Supaya Nabi ni jangan cakap banyak. Tu andaian kiasan saya buat lagu tu lah. Seolah-olahnya bila cakap lagu tu orang lain tak boleh kata dia tahu semua jadual dah pak menekan dia menteri tu. Padahal dia duk muhur lah. Dia pun nak jumpa pun sekali-sekala dia duk buat kemas boleh. Nak jumpa petang dia pun tak terima tamu. Bila dah dia cakap lagu tu kita pun tahu nak menekan dengan pak menekan. Mesti dia tahu jadual pak menekan dia. Ini saya buat kiasan cerita ni nak bagi faham kedudukan macam mana golongan Yahudi ni mai duk sebut depan Nabi. Baik, kita sambung. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan tiada ditanya akan kamu daripada barang yakni amalan yang ada mereka itu berbuat amal mereka itu. Allah Ta'ala sambung lagi ayat ni cerita kat Nabi kebaikan dan apa amalan yang mereka duk buat tu Allah Ta'ala tak akan tanya hampa. Pasal tu hampa jangan duk buat cerita kemah. Jangan duk buat cerita kemah pasal Nabi-Nabi dulu keturunan hampa tu usah duk buat cerita kemah. Tu sebab lepas ni Allah Ta'ala tak tanya hampa berkaitan dengan amalan mereka. Sambung. Seperti barang yang tiada ditanya mereka itu daripada amalan kamu. Amalan mereka Allah Ta'ala tak tanya hampa. Amalan hampa Allah Ta'ala tak tanya mereka. Yang Tuhan nak tanya ni amalan kita, bukan amalan orang lain. Sebab tu jangan duk buat kemah pasal orang lain. Ni Nabi duk cerita kat golongan Yahudi termasuk kita lagi teruk ngaji tafsir ni. Jangan duk buat kemah cerita pasal orang lain. Jangan duk buat kemah pasal kerja buat orang lain. Perkemah kerja buat kita. Pasal ayat ni sebut Allah Ta'ala tak tanya amalan mereka dan Allah Ta'ala tak tanya mereka amalan kita. Hak nak tanyanya amalan kita, Allah Ta'ala tanya mereka amalan mereka masing-masing. Masing-masing. Jadi kena jaga amalan kita. Pasal Allah Ta'ala tanya pasal apa waktu Covid dulu duk tanya bila nak beli semayang, lepas orang bagi semayang hang tak mai. Pasal apa? Allah Ta'ala tanya, hang jawab sendiri. Duk pergi kacau orang lain. Ada kepatut buat Jumaat 12 orang. Duk boleh 12 orang tu kami tak boleh. Geng JK masjid, pegawai masjid ni 12 orang dululah. Sini saya tak tahu, Korea saya tembak orang lu bising. 12 orang tu macam depa saja ada Allah Taala, kami tak ada. Kemah kami. Ada ustaz pun ada komplain, ambil di mana mayang 12 orang. Ustaz tu kira ustaz saya kalau jadi saya pun tak boleh nak buat kemah balik tok guru kita buat sengak betul lah. Ambil di mana 12 orang, 12 depa saja, pegawai masjid, JK masjid. Pegawai masjid, JK masjid. Macam depa ada Allah Taala kita tak ada. Dah buka ramai 2-3 kali dah orang sembahyang Jumaat duk tak nampak lagi. Duk tak nampak lagi tak mai. Dulu duk buat kemah. Allah Taala nak tanya hak kita tu. Pasal apa boleh pergi tak pergi? Riuh orang tempat kami sembahyang tarawih pula dah. Sembahyang Jumaat 12 orang riuh. Dah pakat pandai belaka. Bik tam mana lah 12 orang apa semua, mana sah bawah dah 40 orang. Kalau sembahyang pun kena balik buat zuhur. Ustaz kita hak lama-lama tu kita duk pernah mengaji. Kita cakap sikit, tak usah duk buat pandai. Dia kelak buah tu habis meter kita. Orang lama dia kata tak usah duk buat pandai, nak sengak kita. Padahal dia beri taklimat, orang masjid dia beri taklimat macam mana pelaksanaan waktu Covid ni. Jumaat lagu mana nak buat lagu mana, dia beri taklimat dan penjelasan dah. Cuma mungkin tak sampai kat dia.
azan Covid tu pun ada ustaz marah kat belah tempat kami. Sallu fi buyutikum, dia tak mengaji tang mana dia tahu. Kita pun tak kata apa lah, maklum lah lapis anak-anak. Jawab pelan-pelan ni duk risau kat dia buat jerakah ke nak sengak pula lepas tu. Kita kata ada apa semua, hang mengaji tang mana, dia tarik gitu kita kena sengak. Riuh rumah kembali pada cerita tadi. Allah Ta'ala akan tanya amalan kita, tak tanya amalan orang lain. Pasal itu pakat nak jaga amalan masing-masing. Baik, sambung lagi. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Dan kata mereka itu Yahudi dan Nasara, jadi oleh kamu Yahudi atau Nasara, nescaya kamu dapat hidayah. Ni dakwah orang Yahudi dan Nasara. Sebab tu mereka berani tipu Nabi. Habang atas Nabi Yaqub pesan pegang agama Yahudi. Pasal mereka duk nak sungguh orang pakai ikut agama mereka. Kalau tak ikut agama mereka pun ikut agama Islam tapi rentak Yahudi. Saya cerita lepas-lepas dah. Orang Yahudi ni mereka buat ibadat pergi gereja mereka ada hari-hari tertentu. Mereka nak suruh orang Islam pun pergi masjid hari-hari tertentu. Ada hari dia, jangan duk pergi selalu sangat. Pergi hari-hari dia lah. Macam mana? Raya-raya. Pergi bagi ramai. Waktu lain tak payah pergi tak apa. Dia nak ajak lagu tu. Walaupun hang agama Islam, dia duk bergelut nak bagi orang ikut dia ke. Ayat tu, walan tarda'an angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, nak bagi ikut cara depa beragama. Kalau tak mau ikut agama depa pun ikutlah agama Islam, tapi ikut rentak cara depa buat ibadat lah agama depa. Orang Yahudi ataupun orang yang bukan Islam lah kita letak, tapi khusus ni Yahudi dan Nasara lah. Depa akan pergi ke gereja waktu depa nak nikah. Depa nak jumpa apa nama padri depa. Waktu menikah pi, lepas tu tak payah pi. Bukan tak payah pi, bebas nak pi pun pi, tak mau pi pun ikut lah. Depa nak bagi orang Islam dulu tu, waktu nak nikah pi lah masjid, cari tok imam ke juru nikah lah. Lepas tu ikut nak pi tak mau pi sudah. Lepas tu orang Yahudi Nasara ni dia nak pi pula gereja bila waktu mati dia pi usung keranda. Depa nak suruh orang Islam pula gitu. Islam lah, tapi praktik agama tu biar nak semacam dengan depa. Nak abang apa ni tuan? Dia punya bergelut nak bagi kita ni ikut macam depa. Sampai biarlah kalau nak pegang Islam pun peganglah. Kalau tak mau murtad pun. Tapi ikutlah agama Islam tu seperti mana orang Yahudi Nasara ikut agama Islam. 3 waktu orang Kristian dia pergi gereja. Waktu mula beranak. Waktu mula beranak ni depa nak mandikan dengan air yang dibaca ayat-ayat Bible. Nak mandi macam kita ni Islam ni wak pi kat tok imam, orang-orang alim suruh tahnik anak kita. Depa mandi ayat yang dibaca ayat-ayat Bible. Sebab fahaman depa ni setiap budak yang beranak bawa dosa Nabi Isa. Ni fahaman depa lah. Bawa dosa tu nak pelepas dosa bagi mandi. Lepas tu biar besar bebas nak pi tak mau pi gereja ikut sukalah, nak pi pula waktu menikah. Lepas kahwin tu ikut sukalah, nak pi tak mau pi, nak pi pula mati 3 waktu tu. Jadi depa duk cari jalan nak bagi orang Islam pun jadikan masjid depa 3 waktu tu. Masjid Abra tak apa tengok orang penuh. Sengah-sengah masjid ni ada yang sembahyang Jumaat saja, sembahyang waktu tak hidup. Ni bukan waktu Covid lah, waktu sebelum Covid. Waktu sembahyang fardu orang tak ada. Cuti sembahyang Zuhur, cuti sembahyang Asar kadang-kadang. Tak ada orang sengah-sengah tempat tu. Sini alhamdulillah duk makmur sedia masjid. Kena dengan tuntutan sunnah dah. Memakmurkan masjid dengan mengaji lah apalah, jemaah lah, program-program apa nama sempena hari-hari yang dituntut untuk kita buat program puasa sunat ke apa ke, alhamdulillah. Hak sengah tu kan
sembahyang Jumaat saja. Tapi kurang dah lah ni. Dulu 4-5 tahun dulu saya duk jumpa lah masjid sembahyang Jumaat saja, tapi lah tak jumpa lah. Duk pergi tengok alhamdulillah lah. Kebanyakan tak mana pun. 4-5 tahun dulu saya duk cerita mula-mula dulu. Mula-mula saya duk main kat ni lah. Duk cerita dulu. Ada masjid sembahyang Jumaat lah, sembahyang waktu tak ada. Cuti kot. Tok Imam cuti uzur. Mai bulan. Dia pun tak main masjid kah. Ni bukan baru ni tu, contoh-contoh dulu saya semula main lah ni duk jalan kebanyakan semua. Kebanyakan semua masjid ni hidup dah alhamdulillah. Baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Negeri yang baik. Tuhan yang mengampunkan dosa orang-orang yang ataupun hamba-hamba yang memohon ampun. Baik, kita sambung. Tak pelik ni. Jadi depa sarankan orang, depa cerita kata masuk jadi agama apa nak jadi orang Yahudi ataupun masuk agama Yahudi ataupun masuk agama Nasara, nescaya kamu dapat hidayah. Kamu akan dapat hidayah kalau ikut Yahudi dan Nasara. Kata yang pertama Yahudi Madinah. Yang kata Yahudi ajak jadi Yahudi tu, yang duk ajak tu Yahudi Madinah. Dan yang kedua, siapa yang kedua? Golongan Nasara. Nasara mana ni? Nasara Najran. Nasara Najran, Yaman. Mereka mai jumpa Nabi. Golongan-golongan Nasara daripada Najran mai jumpa Nabi di Madinah. Mai nak berdebat, mai nak berhujah dengan Nabi SAW. Baik. Depa kata kat siapa? Depa kata bagi segala mukminin. Depa kata kepada seluruh orang Islam, orang yang beriman, supaya ikut agama Yahudi dan agama Nasara, baru hampa akan dapat hidayah jalan kebenaran. Selagi duk dengan Muhammad, ajaran agama Muhammad, lagi itulah hampa duk sesat. Tu. Ni depa duk saran kepada orang Islam. Arti nak cerita maksud, Yahudi kata kepada muslimin, kamu jadi Yahudi dapat hidayah, dan Nasara demikian juga, yakni kamu akan dapat hidayah juga kalau jadi Nasara. Baru betul dia kata. Sebab kami ni agama asal sebelum Nabi SAW ni dakwaan dia. Agama asal Nabi-Nabi dulu ajak ni Islam hak betul, hak asal. Ni campur banyak dah ni. Mai kat Muhammad ni campur banyak benda ni. Sebab tu kalau hangpa nak di atas jalan yang benar, betul-betul benar ni, kena ikut Yahudi. Sebab tu ajaran Nabi Yaqub, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ni dakwaan depa lah. Baik. Jadi bila depa dakwah lagu tu, Allah Taala sebut qul, kata olehmu bagi mereka itu, yakni Yahudi dan Nasara, ya Muhammad, yakni wahai Muhammad. Kata bagi kat depa tu, jawab balik, bal millata Ibrahim hanifa, tetapi yakni bahkan agama Nabi Ibrahim hal cenderung daripada sekalian agama-agama, pada agama Islam itu kami ikut. Maknanya Allah Ta'ala suruh Nabi jawab, kata kami akan tetap di atas ajaran yang benar, iaitulah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitulah Islam. Tu nak ikut Islam. Allah Ta'ala suruh Nabi jawab kat mereka. Baik. Wa ma kana minal musyrikin, dan tiada ada ia Ibrahim itu daripada jumlah, yakni golongan kafir musyrikin. Tidak syirik. Yang syiriknya hampa, golongan Yahudi dan juga Nasrani. Tapi depa dakwah kata depa mai daripada ajaran Nabi Ibrahim, mai daripada ajaran Nabi Yaqub. Tapi akhirnya depa melakukan kesyirikan yang jelas, syirik jali, syirik khafi. Surat cerita lah dalam perut ni. Syirik jali ni di luar, sembah berhala apa semua, hak kita duk faham lah. Syirik khafi ni dalam hati, salah sangka dengan Allah tu pun syirik khafi kat tu. Orang Islam pun banyak berlaku syirik khafi ni kalau kita mengajar tasawuf.
Syirik khafi ni syirik yang tersembunyi dalam hati. Kepercayaan dia lebih kepada makhluk berbanding Allah Ta'ala. Ni semua syirik khafi banyak berlaku pada orang Islam. Sebab tu ulama pesan kita perlu cari 3 nikmat yang Tuhan bagi kat kita. Pertamanya nikmat Islam, kedua nikmat iman, ketiga nikmat ilmu. Ini jarang orang sebut. Kita duk dengar orang kata bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam. Ulama-ulama akidah sebut kita perlu jaga nikmat supaya ada pada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ilmu. Pasal apa kena jaga nikmat ilmu? Kalau iman, Islam dan ilmu tak ada, dua-dua hak ada tu akan jahanam. Hak dua tadi ni, Islam dengan iman ni akan jahanam macam tu kan. Kalau tak ada nikmat ilmu. Tak ada ilmu lah, dia tak boleh nak jaga Islam, dia tak boleh nak jaga iman. Sebab tu kekurangan ilmu ni, ilmu dengan masuk ilmu dan ilmu dengan masuk hidayah. Ilmu dengan masuk nur, termasuklah ilmu tu lah. Bila tak ada ilmu ni, iman dia pun dia pegang ikut bahasa dia. Tu yang takut kat orang lebih pada Allah Ta'ala. Tu. Sebab apa? Sebab ilmu dia tak ada, tak boleh nak jaga iman. Sebab tu ulama kata kena jaga 3 nikmat. Nikmat iman, Islam, ilmu. Kita selalu sebut 2. Nikmat iman, nikmat Islam. Satu lagi ulama-ulama akidah sebut nikmat ilmu kena jaga. Sebab tak ada nikmat ilmu ni, 2 ni jahanam. Berapa ramai dah orang rosaknya iman kerana tak ada ilmu. Berapa ramai rosaknya agama kerana tak ada ilmu. Wal'iyadha billah. Tu. Kena ada 3-3. Kadang-kadang setengah tu ada satu. Ada satu kena. Kadang-kadang orang ada Islam, tak ada iman. Lagu mana ada Islam, tak ada iman? Orang munafik, semayang, puasa, duduk belakang Nabi tu. Tapi tak jaya dengan Nabi. Tu ada Islam, tak ada iman. Islam dengan maksud melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintah oleh Allah lah. Semayang macam golongan munafik tu semayang. Maksudnya Islam tu ada, iman tak ada. Ada orang ada iman, Islam tak ada. Lagu mana? Iman lughawi lah, bukan iman maksud agama ni. Iman lughawi dengan maksud percaya. Mana dia percaya. Nak Nabi tu. Dia percaya kat Nabi, cuma tak mengucap lah. Maksudnya iman lughawi, bukan iman syarak agama ni. Iman lughawi dengan maksud percaya tu, dia percaya kat Nabi tapi dia tak Islam. Tu orang panggil ada iman, tak ada Islam. Ada orang yang ada Islam, ada iman, ilmu tak ada. Ni banyak. Kadang-kadang masuk kali saya, kadang-kadang masuk kali kita lah. Tu ni banyak. Tu yang saya duk cerita tadi, bab masuk rumah orang pergi duduk atas kapek strawberry lepas lah. Tolak pintu nak cari bamak punya cerita, jenggoi kepala masuk. Dia perempuan, saya tak tahu perempuan kot tadi, nak tolak pintu tu perempuan. Jenggoi kepala cari bamak, yang bini dia duk tahan, bamak keluar balik ya. Tak bagi masuk, duk jenggoi rasanya bamak mana. Nak cari bamak, nak sembang siapa tak tahu lah. Kita duk mengaji dah cara bagi salamnya berapa kali, apa semua kita duk mengaji dah. Tapi iman ada, Islam dah, ilmu tak ada. Dia cara pergi rumah orang tak kena cara. Ziarah-ziarah tengok kapek strawberry bawa balik pada nilai. Dia pergi duk guling dah atas kapek tu. Yang maklum tu duk sapu, duk lap, duk sapu dengan tangan. Gebunya kapek. Dia main-main tunggin dah, tergolek dah atas kapek strawberry tu. 2 kali dah saya sebut ni. Dah cerita tu. Berkelik dah. Kita sambung sikit. Bunyi jam, kita cari stesen, kita berhenti. Qulu, kata oleh kamu hai sekalian mukminin, bila mana depa mendok kempen suruh ikut agama Yahudi, suruh ikut agama Nasara, jawab balik kat depa, amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Jawab balik, kami telah beriman kami dengan Allah,
Kami minta maaf, kami tak boleh terima, tak mau layan lah. Lain daripada ni, tak usah duk berkempen lah, balik lah, tak usah duk cerita lah hidayah hak betul Yahudi Nasara, minta maaf. Tu. Kami beriman dengan Allah dan barang yang diturunkan kepada kami. Apa maksud barang? Dia nak huraikan daripada Quran. Kami beriman dengan Allah dan kami beriman dengan kitab yang Tuhan turun, iaitulah Quran. Nak beriman dengan Quran, nak ikut Al-Quran, nak beramal dengan Quran, dia kena mengaji tafsir bagi faham Quran. Kalau tak mengaji sekurang-kurangnya sebiji tafsir, macam mana hang dakwa kata hang ni ikut Quran? Jadi nak dakwa kata ikut berpegang dengan Quran ni, kena bekat mengaji tafsir. Kurang-kurangnya sebiji kitab kita khatam. Kalau tak khatam, macam mana kita nak beramal dengan ayat sedangkan kita tak mengaji? Duk dengar mereka cerita, belum tentu mereka cerita tu betul. Hak mereka duk cerita, duk sembang. Jadi kita mengaji, boleh kata kita ni berpegang dan ikut Quran. Baik, kembali pada cerita tadi. Jadi Allah Ta'ala ajak turun ayat ni kepada Nabi, cerita kepada orang muslimin ataupun mukminin, jawab balik, tak usah duk dengar kempen mereka. Kami beriman dengan Allah dan barang yang diturun kepada kami, iaitulah Al-Quran. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat, dan barang yang diturun kepada Nabi Ibrahim. Mana dia? Benda apa yang turun pada Nabi Ibrahim? Daripada suhuf yang 10. Kitab suhuf turun kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ismail dan Ishak dan Yakub dan segala anak-anaknya anak Nabi Yakub. Ni apa yang Allah Ta'ala ajak kepada orang-orang beriman. Kita sambung sikit tuan-tuan, kita baca laju sebab kalau nak berhenti pun dia di penghujung cerita. Esok nak sambung hujung cerita, nak kena ulang balik. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim, dan barang yang didatang akan Nabi Musa dari Taurat dan Nabi Isa terdiri daripada Injil, dan barang yang didatang segala nabi-nabi daripada Tuhan mereka itu daripada segala kitab-kitab dan mukjizat. Kami beriman dengan semua nabi-nabi dan kitab-kitab yang datang kepada nabi-nabi yang tersebut tadi. Jadi tuan-tuan yang duk kempen, dia kata, tuan-tuan sila balik minta maaf. Kami tak terima selain daripada ajaran dan kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi tadi. Kemudian kata, takasmu lepas ni ayat yang selalu kita baca juga. Bukan dia, pangkal ayat ni yang selalu kita baca dalam wirid sembahyang. La nufarriqu baina ahadin minhum. Pangkal ayat itulah nak sama dengan ayat yang kita baca dalam wirid. La nufarriqu baina baina rusulih. Di antara para rasul tu kita baca dalam wirid lah. Ni pangkal ayat di depan dia nak sama. Tapi ayat ni bukan ayat yang kita baca dalam wirid. Jadi kita berhenti itu dan kita akan sambung lepas ni insya-Allah. La nufarriqu baina ahadin minhum wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu ma tasna'un. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Rabbi zidna 'ilman walhiqna bis salihin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin kama fatahtaha 'ala anbiya'ika wa awliya'ika wa 'ibadika as-salihin. Wa sallallahu wa sallama 'ala walhamdulillahi rabbil alamin.